Salam sejahtera Malaysia. Susah juga fikir logik akal. Bagaimana boleh jadi logik cerita tukar kerajaan? Kalau hampa setuju, hampa boleh komen. Pas jalan hampa nak tulis lah. Palui kah, babal kah, tak erti matematik kah, gagal mat kah, ulang balik sekolah darjah 2 kah. Sebab ini matematik ringkas. Susah juga fikir logik cerita tukar kerajaan ni. Macam mana boleh jadi logik? Tak ada kelogikan langsung. Tak ada kelogikan langsung. Cerita mau menjatuhkan kerajaan nampaknya terus menjadi bualan dan diperkatakan di mana-mana. Di sebalik khayalan langka Dubai, terbukti telah tersadai di laluan angan-angan. Ini tak akan terjadi punyalah. Tak akan terjadi punya. Sanusi punya cakap tu, ada satu artikel lu paling syok saya nampak tajuk dia. Antara banyak-banyak Sanusi yang paling tak boleh pakai. Dia punya ulasan itu, waduh. Mentang-mentang untuk berkhayal dan berilusi tak perlu bayar sebarang yuran, suka-suka hati saja mereka mengoptimumkannya, mengguna pakai khayalan itu. Kononnya masih ada lagi langkah lain akan digerakkan selepas ini bagi menjatuhkan kerajaan. Aduh, kadangkala sukar juga untuk memikirkan logiknya akal cerita tukar kerajaan ini. Kerana jumlah ahli parlimen PN yang mewakili blok pembangkang sekarang ini bukannya semakin bertambah, malah makin berkurang ya, makin berkurang. Dulu ada 74. Daripada 74 ahli parlimen yang ada sebelum ini, sekarang ini tahu tak tinggal berapa? Kamu tahukah tinggal berapa sekarang? Tinggal 69. Tinggal 69 saja lagi MP yang masih menyokong Perikatan Nasional. Yang lainnya sudah mengisytiharkan secara rasmi menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hanya tinggal 69 orang saja lagi setelah 5 daripadanya telah mengisytiharkan sebagai sokongan terbuka kepada kerajaan. Itu belum cakap-cakap lagi yang kita dengar yang mungkin ada beberapa lagi. Itu belum tahu lagi. Dan sekarang tinggal 69. Kalau daripada 74 tiba-tiba jadi 84 atau 90, barangkali bolehlah bersambung jumlah sel-sel otak. Kalau dari 74 ke dari 74 tiba-tiba jadi 84, yaitu 10 orang, atau 90 orang, yaitu 16 orang, barangkali bolehlah bersambung sel-sel otak untuk menerima logik kerajaan boleh bertukar tangan. Tapi selain daripada itu langsung tak logik. Ini tidak. Jumlah mereka mainkan makin kurang, tetapi nafsu ingin menjatuhkan kerajaan makin meninggi, seolah-olah esok hari pokok pisang hendak ditumpangkan. Ingatlah, nafsu lelaki ingin beristri lebih saja yang sentiasa tinggi, walaupun hakikatnya mereka takut bini. Rupa-rupanya nafsu mau menjatuhkan kerajaan sudah merampas kedudukan di tempat pertama. Menjatuhkan kerajaan pada hakikatnya bukanlah suatu kesalahan. Selain melalui pilihan raya, ada cara lain yang dibenarkan, ialah dengan cara menarik sokongan. Cuma yang ingin diketahui, daripada 153 ahli parlimen yang sedia ada yang menyokong kerajaan, siapa di antara mereka yang mahu menarik sokongan? Yang mahu menarik sokongan, sekurang-kurangnya berapa ya? Untuk dapat 112, sekurang-kurangnya mesti ada 30 lebih dari 69. Belum lagi itu 30. Kalau 30 baru 99 perlu lagi 13 orang. Jadi mesti ada 43 orang. Mesti ada
orang yang sanggup untuk tarik sokongan dan sokong Perikatan Nasional Hadi Awang Muhyiddin Yassin. Jadi siapa lah sebenarnya ini? Hayalan, betul-betul hayalan, gila bayang nih. Untuk tubuh kerajaan perlu ada sekurang-kurangnya 112 sokongan daripada ahli parlimen. Dengan PN hanya ada lagi tinggal 69 ahli parlimen. Bermakna jumlah yang diperlukan untuk menjadikan khayalan ini menjadi kenyataan, memungkinkan wujudnya sebuah kerajaan yang baru, rampasan kuasa, ialah dengan 43 orang. 43 orang, aduh. Artinya dalam hal ini, jika ingin menjatuhkan kerajaan, PN kena menarik 43 daripada 153 ahli parlimen yang sekarang menyokong kerajaan. Coba congak-congak, kiralah matematik darjah 2. Cubalah kira matematik darjah 2. Boleh dapat ke? Boleh dapatkah? Sebab itu, jika mahu menjatuhkan kerajaan, ia bukanlah satu kerja main-main. Janganlah syok sendiri. Jangan juga memberi harapan palsu kepada penyokong yang tertunggu-tunggu. Kalau nak jatuhkan kerajaan, jatuhkanlah betul-betul sehingga ia benar-benar jatuh dan menjadi kenyataan. Kadang-kadang ada yang seronok. Ada seronoknya juga melihat kerajaan jatuh dan bertukar ganti ini. Setidak-tidaknya ada yang kembali kenal rumput di bumi. Dan tidaklah mereka memanjang, mendongak ke langit saja. Jika serius ingin menjatuhkan kerajaan, lihatlah bagaimana UMNO melakukannya kepada Muhyiddin Yassin sebelum ini. Umum tarik sokongan dan Presiden Bersatu itu terus letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Buat apa bersembunyi-sembunyi pendirian? Duduk macam menyokong kerajaan, tapi sebenarnya hati ingin menjatuhkan kerajaan. Lagi pula, menarik sokongan bukanlah suatu kesalahan dari segi akta lompat parti. Sebagaimana ahli parlimen blok pembangkang juga tidak melakukan kesalahan apabila mengumumkan sokongan kepada kerajaan. Satu lagi cara, buatlah sidang akbar seperti mana dilakukan Anwar Ibrahim, dengan menyatakan sudah memiliki jumlah sokongan mencukupi untuk mengambil alih kerajaan, serta surat untuk menghadap terus diutus kepada Istana Negara. Asik sibuk dengan langkah itulah, langkah inilah. Malangnya selangkah pun tidak melangkah kemana-mana. Akhirnya hanya kerja buang masa. Jikapun tidak seperti ungkapan popular mendiang Sami Value. Ini semua kerja orang gila. Okey, so tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Siti ada mau tanya. apa dia mau tanya? Nanti tunggu sekejap. Okey, jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ini memang satu kerja yang tak masuk akal langsung. Memang tak logik. Memang kerja gila. Khayalan, ilusi yang bodoh-bodoh belaka. Tujuan tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Berita ini pasti mengejutkan seluruh Malaysia. Pasti mengejutkan Hadi Awang, Muhyiddin Yassin, Tuan Guru, Tuan Ibrahim, Tuan Man, dan Sanusi pasti terkejut juga. Dan pastinya seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam pasti sangat-sangat marah dengan berita terbaru ini. Polis mengesahkan menyiasat 4 kes penyelewengan duit zakat. Halawe, banyak-banyak duit mau diseleweng, janganlah berzakat. Banyak-banyak dosa mau dibuat, janganlah ambil zakat ni. Aduh, sudah dosa di atas dosa. Aduh, teruk. Berapa nilai dia tuan-tuan dan puan? Nilai dia 9.7 juta ni. Aduh, banyak ni. 9.7 juta ni berapa ramai golongan asnaf, golongan yang susah, ibu tunggal ke apa-apalah, masalah yang ada masalah boleh dibantu. Tapi manusia-manusia ada juga yang ini duit zakat ni, pun ada juga seleweng. Polis sahkan siasat 4 kes seleweng duit zakat bernilai 9.7 juta ringgit Malaysia. Polis menyiasat sebuah syarikat. Sebuah syarikat yang dilantik sebagai ejen kutipan zakat oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, MAIPK,
selepas disyaki menyeleweng kutipan zakat sebanyak 9.62 juta ringgit Malaysia. Siasatan itu dijalankan selepas syarikat terbabit dipercayai telah gagal untuk mendepositkan wang zakat bermula dari Mac sehingga September 2023. Wah, teruk memang teruk. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, iaitu Datuk Seri Ramli Mohamed Yusof berkata, kes itu antara 4 kes jenayah pecah amanah yang berkaitan dengan kutipan zakat sepanjang tahun lalu. Katanya, 2 kes lain direkodkan di Selangor, diikuti 1 kes di Terengganu. Selain 1 kes di Perak itu dengan jumlah keseluruhan kerugian berjumlah 9.71 juta ringgit Malaysia. Katanya kes di Perak itu mencatatkan nilai kerugian tertinggi, iaitu sebanyak 9.629.682 ringgit. Selepas disyaki telah gagal mendepositkan wang kutipan zakat dan kes itu disiasat mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Siasatan masih dijalankan dan terdapat individu-individu yang akan dipanggil dalam masa terdekat, katanya dalam satu sidang media. Sehubungan itu, Ramli menggesa JSJK menegaskan JSJK memberikan amaran keras kepada pelaku-pelaku jenayah ini bahawa tindakan tegas selaras dengan peruntukan undang-undang akan diambil bagi memastikan jenayah sebegini tidak berulang lagi. Saya setuju. Jangan benarkan jenayah seperti ini berulang lagi. Kerana jelas beliau, kes sebegini amat mendukacitakan apabila wang zakat juga turut diseleweng oleh individu-individu yang diamanahkan untuk mengutip wang terbabit. Itulah saya kata, banyak-banyak wang yang mau dicuri, janganlah duit zakat. Aduh, banyak-banyak wang yang mau dicuri, berani juga manusia-manusia ni ambil duit zakat. Aduh, dah seleweng tu berdosa, duit zakat pula dihantam. Aduh, bayangkanlah betapa teruknya manusia-manusia yang memang suka seleweng wang ini. Harap-harap pihak-pihak PDRM dapat ambil tindakan serius, tegas dan jangan berkompromi. Siapapun yang terlibat, tak kira lah pangkat tinggi kah, pangkat rendah kah, tak ada pangkat kah, kasih kena supaya jangan ulang lagi, supaya manusia-manusia yang durjana di luar sana tu, yang ada pikiran mau seleweng lagi duit, tak kira lah duit apa, tambah-tambah lagi kalau duit zakat, berhenti dan bertobat sebelum ditangkap polis dan masuk neraka. Padan muka. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia. Kita jaga kita. Bye bye.